Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Shadaqallahul azim. Wa ba'd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lafaz puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selaku hamba, maka tuntutan untuk memuji dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah tuntutan yang sewajarnya sentiasa untuk kita peringati. Dan alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah, dengan nikmat dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan segala macam nikmat ini, antaranya pada hari ini dan pada ketika ini masih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan dan peluang untuk kita hidup, kesempatan dan peluang untuk kita beramal dan beribadah kepada Allah. Dan inilah juga insya-Allah sebagai salah satu usaha untuk kita menyempurnakan kehidupan kita ini dengan sebenar-benar kehidupan seperti mana yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Hadir ke masjid surau, mendirikan salat fardu secara berjamaah, bersama meluangkan waktu untuk berkongsi dan berbincang, mudah-mudahan ianya dikira sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi dapat kita bertemu, bersua muka dan berbincang insya-Allah. Dan kita tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam situasi yang berada dalam keadaan yang bukan biasa. Sedikit sebanyak sebelum saya nak memulakan kuliah, ingin saya memperingatkan diri saya dan kita semua, maka kita perlu untuk mematuhi perkara-perkara dan peraturan yang telah pun diletakkan oleh pihak yang berkuasa. Mudah-mudahan dengan perlakuan tersebut dapatlah kita mengembalikan dan menguruskan kehidupan kita dalam situasi genting ini dengan keadaan yang lebih baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudahkan urusan kita semua, insya-Allah. Terlebih dahulu yang saya muliakan Tuan Pengurusi Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa surau, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajat,
para muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Tak apa tuan-tuan, pakai mask saya kena buka lah sekejap kan. Jadi ngangguk pun kita faham lah. Muslimat ada? Tak ada. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kuliah sini lama dah? Mula semula. Dah sebulan lah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya ingat kuliah terakhir saya di sini hari Ahad. Hari Rabu tu PKP. Kan? Baik. Malam ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak bincangkan kepada tuan-tuan dan kita semua berkaitan dengan satu perkara yang perkara ini adalah berkaitan dengan kita, berkaitan dengan diri sendiri, bukan berkaitan dan gosip berkenaan tentang orang lain, tetapi perkara ini adalah untuk kita amati dan muhasabah bersama. Saya nak bincangkan tuan-tuan, iaitu dalam satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama, namanya Dr. Muhammad Ali. Dr. Muhammad Ali, antara karyanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, telah pun beberapa karya diterjemahkan dalam beberapa bahasa dan disebarkan seantero dunia, antaranya diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Judul kitab ini iaitu Shakhsiyatul Muslim, dalam bahasa Melayu membawa maksud kepribadian Muslim. Kepribadian Muslim ianya menggambarkan satu perkara bersifat pribadi, individual. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, biasa kan kita sebut berkenaan tentang ini urusan pribadi saya, kan? Oh, ini kamu tak boleh tahu sebab ini pribadi. Saya ada urusan pribadi. Semua disebutkan berkenaan tentang urusan pribadi itu melibatkan diri kita sendiri. Tapi jaga-jaga tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang kita bimbangkan adalah berkenaan tentang Shakhsiyatul Muslim ataupun kepribadian Muslim itu sedikit sebanyak telah pun diracuni dengan fahaman yang tidak bersesuaian dan bertepatan dengan agama. Tak lain dan tak bukan yang ini yang dikemukakan oleh mereka yang berfahaman dengan fahaman bukan agama Islam, ataupun mereka yang beragama Islam tapi fahamannya fahaman barat. Antara mereka menyatakan bahawa apabila urusan yang berkaitan dengan pribadi, maka kamu bebas nak menentukan apa sahaja kehendak dan keputusan yang kamu nak buat. Itu mereka punya fahaman. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam kita hidup sebagai seorang yang beragama Islam, maka kita katakan bahawa walaupun urusan itu adalah urusan pribadi, tetapi barang sekali kita jangan lupa bahawa semuanya itu masih dalam hubungan dan kaitan dengan agama. Mesti begitu. Baik tuan-tuan, saya bagi contoh. Apa dia? Antara banyak-banyak urusan kita hidup dekat dunia ni, apa urusan yang paling privacy ataupun apa urusan yang paling pribadi? Paling pribadi apa dia? Apa dia? Toilet. Baik. Sebelum ni saya pernah tanyakan di tempat yang lain, dia kata makan. Saya tanya kenapa makan? Dia kata yelah, kita nak makan apa, makan lah. Saya kata tak begitu pun. Mungkin ada orang yang dia makan ini tapi tak boleh. Dia suka makan durian contohnya kan. Tapi doktor tak bagi. Dia kata tak boleh makan durian ni. Ataupun contoh lah, maksudnya apa? Walaupun makan urusan peribadi, banyak yang kita kena kacau lah. Doktor kata, wah ini tak boleh, kamu ada kencing manis, ini darah tinggi, ini kencing malam dan sebagainya. Semua ada. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita fikir balik, makan tak berapa privacy lah, makan tak berapa isu individu. Yang toilet tu iya, betul. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, namun begitu kita pun tak sebutlah ada yang kes-kes tertentu urusan toilet dia pun dibantu oleh orang lain. Baik.
Kita ambil secara generalnya tuan-tuan, urusan toilet memang urusan kita lah, urusan individu. Saya ada urusan peribadi, maksudnya urusan toilet memang betul-betul peribadi. Dah duduk dalam rumah, kita tahu dah dalam rumah kita tak ada siapa, semua keluar. Tapi tuan-tuan, masuk dalam toilet, kita tetap kunci, betul lah? Kita tetap kunci. Dalam master bedroom kita ada dua orang je, suami isteri. Aurat suami dengan isteri apa? Tak ada. Tapi tuan-tuan, punyalah cerita berkenaan tentang ini urusan peribadi, kita kunci juga daripada dalam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, iaitu urusan peribadi, tapi perlu untuk kita ingat, walaupun ia berkaitan dengan peribadi kamu, tapi Islam letakkan, ini caranya kamu untuk uruskan urusan dekat tandas, ini perkara yang perlu untuk kamu lakukan, ini perkara yang kamu untuk sucikan. Sebab apa? Dia punya kesan begitu, begini dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, terfikir kita, adakah urusan yang berkaitan dengan peribadi itu terlepas daripada pegangan dan kaitan agama? Jawapannya sesekali tidak. Sesekali tidak. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, lihat tajuk ataupun judul kitab ini namanya Saksiyatul Muslim, kepribadian Muslim, adalah untuk kita memastikan apa sahaja yang kita lakukan, urusan kecil baik besar, maka semuanya itu adalah di bawah kaitan dan hubungan langsung dengan agama. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebelum saya nak kongsikan berkenaan tentang beberapa perkara, nantinya tuan-tuan, saya kira kalau ada kesempatan saya datang ke sini untuk menggantikan dan untuk memenuhi kekosongan, selepas ini saya pun akan bincangkan berkenaan tentang kitab ini. Dan kitab ni tak tebal mana pun, lebih kurang dalam 500 muka surat je. Baik, tebal ni kan. Baik, dalam mukadimah kitab ini, Dr. Muhammad Ali sebutkan berkenaan tentang beberapa perkara yang perlu untuk kita fikirkan bersama. Apa yang disebutkan tuan-tuan yang dirahmati Allah? Dr. Ali sebutkan, pengarang sebutkan, yang aku lihat ataupun yang kita lihat di hadapan kita pada hari ini, keadaan dan situasi umat Islam yang sangat membimbangkan, mengerikan dan merisaukan. Disebut begitu. Sebab apa keadaan yang risau, bimbang, ngeri ini tuan-tuan? Sebab disebutkan oleh pengarang, kerana terlihat dengan keadaan yang sangat ketara, iaitu jurang yang sangat dalam, perbezaan yang sangat besar di antara Islam dan Muslim. Saya ulang, disebutkan perbezaan dan perkara-perkara yang nampak, iaitu berkenaan tentang Islam dan Muslim. Kita pun terfikir, apa yang dimaksudkan oleh pengarang? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kupasan dalam muqaddimah introduction kitab ini, maka dia katakan bahawa sebenarnya yang kita nampak pada hari ini terlalu ketara perkara yang dikehendaki oleh Islam, tetapi yang ditinggalkan oleh Muslim ataupun penganutnya. Di situ nampak kelompangan ataupun perbezaan dan jurang yang sangat dalam. Maksudnya ini Islam, yang ini Muslim. Dia nampak macam kontradik lah. Sepatutnya yang beragama Islam, yang menganut agama Islam yang namanya Muslim, kenalah ikut ajaran Islam. Tapi tak begitu. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, dikemukakan buku ini sebagai bacaan dan untuk kita sama-sama berwawasan ataupun sama-sama kita meletakkan jati diri kita untuk benar-benar kita hidup sebagai seorang Muslim yang sejati, seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, namun begitu disebutkan juga sedikit berkaitan dengan ada di antara mereka yang terkecuali. Maksudnya bukanlah semua di kalangan Muslim itu mereka yang hilang jati dirinya, tetapi ada di antara mereka yang teguh jati diri sebagai seorang Muslim, dengan maksud ataupun dengan kata lain, memang benar-benar mereka bersungguh untuk menjadikan diri mereka Muslim yang sejati, yang diimpi-impikan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ayat yang disebutkan melalui muqaddimah kitab ini dipetik dalam suratul Maidah ayat ke-15 dan ayat ke-16. Dua ayat ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, dua ayat yang syarat dengan perkara berkaitan dengan jati diri sebagai seorang Muslim yang sejati.
Mari kita perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan untuk pengajaran kita bersama. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-15, Ya ayyuhal kitab, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an kathir. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perhatikan dalam ayat yang ke-15 ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya ahlal kitab. Allah seru kepada ahli kitab. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Baik, tengok tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah pertegaskan sesungguhnya telah datang kepada kamu. Qad ja'akum rasuluna, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu utusan Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala ada misi besar yang dibawa. Antaranya kata Allah Subhanahu wa taala yubayyinu lakum. Datangnya Rasul ini adalah untuk memberi penerangan dan pengajaran kepada kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Rasul membawa misi yang sangat besar untuk memberikan pencerahan kepada umatnya berkaitan dengan agama. Kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, disebutkan di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah dengan menerangkan kepada kamu banyak daripada perkara yang kamu telah pun tutup, kamu telah pun sembunyikan, kamu telah pun rahsiakan. Sedangkan perkara itu ada dalam kitab ataupun ada dalam perkara yang berkaitan dengan perintah Tuhan, tapi kamu tutup. Nabi datang membawa dan membuka, disclose semula perkara-perkara yang disebutkan berkenaan tentang apa yang telah pun kamu tukhfuna minal kitab, apa yang kamu telah rahsiakan ataupun apa yang telah kamu sembunyikan daripada kitab suci. Wa ya'fu an kathir, dan dia telah memaafkan kamu yang mana perlakuan kamu yang tidak mendedahkan perkara-perkara tadi. Dia macam very selective lah. Very selective. Yang ini okey, kita buka. Yang ini tak boleh, kita jangan sebut. Yang ini kita kena simpan. Yang ini kita rahsiakan. Yang ini kita kena buka separuh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi datang, Nabi buka semua, Nabi selesaikan semua, Nabi berikan semua, dan Nabi terangkan kesemuanya berkaitan dengan perintah Tuhan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di penghujung ayat yang ke-15 kata Allah Subhanahu wa taala, qad ja'akum minallah, telah datang kepada kamu daripada Allah dua perkara, nurun wa kitabun mubin. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala jelaskan nur. Maka para ulama tafsir sebutkan kalimah nur dalam ayat yang ke-15 ini membawa maksud Rasul. Nurun wa kitabun mubin, dan kitabun mubin tak lain dan tak bukan Al-Quranul Karim, kalamullah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, teringat kita berkenaan tentang perbincangan yang mungkin pernah ada di sini berkaitan dengan sumber paling utama dalam agama. Ada dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis ataupun sunnah Nabi SAW, dan ditambah lagi yang duanya, iaitu ijma dan qiyas. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, berbalik kepada perbincangan kita, maka teras dan jati diri sebagai seorang muslim, asas pegangannya kepada dua ini adalah perkara yang paling besar dalam hidupnya. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bimbang kita pada hari ini, dua perkara ini adalah dua perkara yang kadang-kala ditinggalkan dengan sengaja ataupun tidak diambil indah. Yang itu perbahasan yang lain. Cuma tuan-tuan, dalam ayat yang ke-16 ada perbincangan menarik yang untuk kita amati bersama. Baik. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dalam ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dalam kitab itulah kata Allah Subhanahu wa taala, yahdi bihillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk
Allah berikan petunjuk kepada mereka yang meredai ataupun mereka yang ikut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah jamin mereka yang ikut petunjuk daripada Allah, nur wa kitabun mubin tadi, Allah Subhanahu wa taala sebutkan subulas salam. Allah tunjukkan jalan selamat. Jalan selamat. Jalan selamat ni jalan mana tuan-tuan? Jalan agama lah. Jalan agama. Kita pada hari ini pun tuan-tuan, kalau nak ikutkan, mana-mana kita pergi pun kita nak ambil jalan selamat lah. Kita tak nak ada mudarat dekat tengah jalan, kita tak nak ada jam tengah jalan, kita tak nak macam-macam lah. Macam baru ni balik raya kan. Semua orang fikir berkenaan tentang mana jalan selamat. Mana jalan selamat untuk sampai ke destinasi. Begitu juga kita sebagai seorang Muslim kena pastikan kita berada pada jalan selamat ini. Mana jalan selamat ni? Mana directionnya? Mana ittijah? Mana dia punya petunjuk, signage? Semuanya ada dalam dua perkara, nur wa kitabun mubin. Dua perkara ni. Baik. Selain daripada itu, jaminan Allah Subhanahu wa taala, wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengeluarkan mereka daripada kegelapan-kegelapan kepada cahaya dengan izinnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dua yang kita ikut, nur, ikut Nabi dan ikut kitab Allah Subhanahu wa taala, Allah keluarkan daripada kegelapan. Maksud di sini kegelapan adalah kekufuran, segala macam penyelewengan dan sebagainya. Dan kita lihat Allah tekankan di sini ilal nur, kepada cahaya keimanan biizni, dengan izinnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, menarik dalam struktur kalimah dalam ayat ke-16 suratul Maidah ini, apabila kita lihat ada 2-3 perkara yang menarik menerusi kalimah-kalimah ini. Antaranya tuan-tuan yang dirahmati Allah, lihat Allah datangkan perkataan ataupun kalimah az-zulumat, ianya membawa faham ataupun nampak dengan jelas ianya adalah jamak. Maksud jamak ni apa? Dia plurals, dia banyak. Kan? Apabila sebut berkenaan tentang az-zulumat, maka dia bersifat banyak kesesatan jalan-jalan itu. Ilan nur, kepada cahaya, maka cahaya itu ataupun nur itu didatangkan dengan bukan jamak, single. Maka ulama tafsir sebutkan, bukan sahaja dalam ayat ini, tetapi dalam ayat-ayat yang lainnya, apabila Allah datangkan berkenaan tentang cerita kesesatan, maka benda sesat ni banyak cabang dia. Benda betul ni satu sahaja, iaitu nur, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila nak berbalik kepada pedoman ilahi, hanya satu je. Dia tak ada jalan ini, dia tak ada jalan itu, dan tak ada jalan, semua tak ada. Yang ada adalah nur, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan satu lagi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, muslim sejati yang mengikut acuan Nabi dan kitab yang Allah Subhanahu wa taala telah pun berikan, Allah juga akan memberikan pedoman dan petunjuk ke jalan yang benar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat ke-16 ini juga dia punya yang menarik ni tuan-tuan. Selain daripada perbincangan al-zulumat dan nur tadi, maka tuan-tuan kita boleh nampak ayat ini ada satu kalimah yang diulang 2 kali. Apa kalimah tersebut? Yahdi, iaitu yang berkaitan dengan hidayah. Kan? Pernah saya bincangkan di sini, tak ingat bila, lama dah juga, kita bincang berkenaan tentang hidayah menurut perspektif Islam ataupun menurut perspektif Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam ratusan kali kalimah hidayah yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menemui ada ayat yang ke-16 dalam suratul Maidah diulang 2 kali. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pastinya ayat ini syarat dengan pedoman dan pengajaran untuk kita ambil bersama. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian,
Dalam kitab ini, dalam mukadimah, introduction yang saya rasa sangat dengan syarat dengan perkara-perkara yang boleh untuk kita bincangkan lanjutnya nanti, iaitu Dr. Muhammad Ali sebutkan apabila adanya dan suburnya nilai-nilai Islam yang sebenar dalam diri seorang Muslim, sehingga kan gagasan dan wawasan idea ini sampai satu tahap, tuan-tuan yang dirahmati Allah, disebutkan apabila manusia lain melihat Muslim tersebut, maka dia akan melihat indahnya Islam. Begitu. Maksudnya tuan-tuan, apabila seorang ni keluar daripada rumah, bertemu dengan masyarakat awam, tak kisahlah orang taman dia ke, tak kisahlah rakan sekerja dia ke, ataupun orang awam yang dia tak kenali, tapi apabila dia melangkah duduk di tengah-tengah masyarakat, maka orang nampak, oh, ini keindahan agama. Lalu mereka tertarik dengan agama Islam, dan sehingga begini yang perlu untuk kita sama-sama letakkan ini wawasan dalam diri kita sebagai seorang Muslim. Sampai begitu tuan-tuan. Maksudnya apabila kita jumpa dengan orang lain, maka orang lain pun agak boleh tertarik dengan kita. Bukan tertarik dengan rupa paras, ataupun bukan tertarik dengan apa yang kita ada dari sudut jawatan ataupun kelebihan. Bukan begitu. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang disebutkan begini dalam kitab ini adalah kita punya kepribadian tu, syakhsiah Muslim tu. Orang tengok, orang suka kepada Islam. Orang tengok, orang tertarik kepada Islam. Sehingga kan langkah dan tutur bicaranya, apabila dia ada, maka dirasai, oh, inilah keindahan Islam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perkara ini sebagai satu cabaran kepada kita. Lantas untuk sampai kepada tahap ini, maka dikemukakan buku ini ataupun kitab ini, yang mana kitab ini menyajikan untuk benar-benar subur dalam diri seorang Muslim dengan nilai Islam, dan itu bertitik tolak dengan diri sendiri. Bahkan Dr. Muhammad Ali sebutkan, semuanya the first move ataupun langkah pertama mesti bermula daripada diri sendiri. Tuan-tuan, kita suami. Kita suami. Saya dan tuan-tuan umumnya kita semua suami lah. Apa yang menjadi idaman kita? Isteri salihah. Kan title suami itu yang kita pegang, maka ada pengharapan besar kita nak ada seorang isteri yang salihah, sekurang-kurangnya seorang lah. Kan? Sekurang-kurangnya seorang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, disebutkan oleh Dr. Muhammad Ali, yang kamu idamkan adalah isteri salihah, tetapi sebenarnya persoalan adalah balik pada kamu. Adakah kamu menjadi seorang suami yang saleh? Sebab tu disebutkan di sini, syakhsiah Muslim dia bermula daripada diri kita. Kita tak gosip pasal orang lain dulu. Kita tengok dalam diri kita dulu bagaimana ianya membentuk orang lain. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada lagi yang disebutkan, contohnya juga berkaitan dengan kekeluargaan. Sepasang suami isteri, apa pula idaman mereka? Tak lain dan tak bukan, nak lihat anak-anaknya adalah anak-anak yang saleh dan salehah. Maka sekali lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah, disebutkan dan ditegaskan dalam mukadimah ini, maka tuan-tuan kita boleh fahami bahawa kamu nak idamkan ataupun kamu nak anak yang saleh dan salehah, pastikan kamu berperanan sebagai seorang ayah yang saleh, sebagai seorang ibu yang salehah. Dia bermula daripada kita. Me, myself. Kita. Bukan orang lain dulu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sehingga itu permulaan, sehingga gagasan dan wawasan ideanya adalah orang nampak kita, orang sonok dengan agama yang kita bawa. Saya pernah kongsi pada tuan-tuan, iaitu berkenaan tentang kisah, mungkin ini kisah pengulangan, tapi saya rasa macam elok untuk kita kongsikan pengalaman. Tuan-tuan lebih pengalaman daripada saya, ilmu pun telah lama ada dalam diri tuan-tuan. Saya ni baru belajar-belajar sedikit. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada pengalaman yang berkaitan dengan perkara ini yang saya rasa ianya cukup menemplak diri saya terutamanya. Tuan-tuan,
Saya umur dah mencecah 30. Dah mencecah 30. Sebut pasal umur ni tak payah sebut spesifik lah sebab antara perkara yang tak penting mana pun. Cuma tuan-tuan baru ni lah saya kuliah di kementerian dah mula ada lah. Kalau tengah hari tu kan, kalau kuliah tengah hari Zuhur tu ada kementerian sekarang ni dah mula semula. Dulu sebelum PKP banyak lah, seminggu 2-3 kali 2-3 kementerian yang panggil. Tiba-tiba tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada satu kementerian ni panggil. Sebelum ni panggil dekat surau, tapi dia nak memulakan, jadi dipanggil kat dalam bilik meeting besar lah, bilik meeting menteri. Ada penjarakan sosial semua selesai. Habis tu tuan-tuan, ada lah seorang puan ni, dia pun kata, Ustaz, dia kata selama ni kuliah tengok dekat sebalik tirai je, dia tak nampak saya. Dia kata, baru nampak muka saya. Dia kata, Allah, mudanya. Saya pun, okey juga lah, orang panggil muda kan. Tapi dia kata, tiba-tiba ada seorang lagi datang tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, dia kata, saya teka umur Ustaz ni mesti awal 40-an. La ilaha illallah. Terus saya rasa macam hilang mood. Nasib baik dah lepas ceramah. Kalau tak saya balik kan. Dia kata muda kan. Dia kata mesti awal 40-an ni. Oh, begitu pula. Lebih 10 tahun daripada jangkaan awal. Dia puji tapi lepas tu mengecewakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak apalah tu. Tu cerita berkenaan tentang keadaan kita bermuamalah dengan orang lain. Cuma saya fikir balik kan, dalam umur saya awal 30-an ni, fikir-fikir balik, khususnya yang bukan Islam lah, hanya beberapa orang yang pernah jumpa pada saya dan tanya berkenaan tentang Islam. Saya baca balik mukadimah ni tuan-tuan, dan saya baca buku ni, saya kata masalahnya adalah pada diri kita. Orang tak tanya kita ni sebab apa? Kalau nak fikir salah orang lain, dia ni tak nak ambil tahu dan sebagainya, it's okay lah, tak apa. Tapi sekarang ni kita nak berbalik kepada diri kita. Sebenarnya kita kena lihat, adakah kita, cara kita dan gaya kita menyebabkan orang lain tak ada perasaan nak tanya berkenaan tentang agama dengan kita, yang bukan Muslim lah, yang bukan Muslim. Saya rasa baru berapa orang, tak sampai 5 orang pun. Tak sampai 5 orang. Saya di Universiti Teraga Nasional, Unitan, saya mengajar, saya duduk bilik. Nak jadi cerita tuan-tuan, bilik saya tu kalau tuan-tuan pergi, lorong saya tu, saya ada satu lorong tu 3 bilik. Sebelah-sebelah saya duduk tengah-tengah. Sebelah sini Kristian, sebelah sini Buddha. Sekali pun tak pernah ketuk bilik saya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum tak lah, morning. Assalamualaikum pula. Morning Ustaz. Kata, morning Ustaz. Ada free tak? Ada masa tak? Boleh tak kita discuss pasal agama? Setakat ni belum lagi. Dah hampir 5 tahun ni, kan saya duduk bilik tu dah 3 tahun, setakat ni belum lagi. Saya fikir-fikir balik, dia masalah kita, bukan masalah dia. Maksudnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, benarlah apa yang disebutkan oleh Dr. Muhammad Adi, ianya bermula daripada kita, barulah orang lain akan terasa berkenaan tentang seronoknya dan indahnya Islam. Bukan sebelum-sebelum ni ada jugalah pernah tanya, tempat kerja lama saya tu Mr. Tan. Mr. Tan tu biasalah, kalau cerita berkenaan tentang agama ni, bincang dan sebagainya, biasa. Ada juga orang tanya tapi sedikit. Lagi-lagilah tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam orang tak tanya kita. Kita pula pernah tak tanya orang yang bukan Islam? Can I explain to you a little bit about Islam? Saya boleh tak saya nak terangkan kepada kamu sikit berkenaan tentang Islam? Jarang sangat tuan-tuan, jarang sangat. Kan? Kita pergi kerja contohnya kan, kita pergi kerja naik komuter, kita pergi naik bas ataupun mana-mana lah kita pergi. Kita pergi outstation, sebelum ni mungkin naik flight dan sebagainya. Biasa kita duduk dengan mereka yang bukan Islam. Tapi pernah tak terkeluar daripada mulut kita, kita nak cerita pasal agama dengan dia? Maka perkara ini sangat-sangat jarang. Nampak macam, so weird, sangat pelik. Kita pula rasa awkward, kita pula rasa janggal dengan orang lain apabila nak bercakap dengan Islam. Yang ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam muqaddimah Dr. Muhammad Ali, Dr. Ali sebut ianya bermula daripada jati diri kita sendiri. Jati diri kita sendiri. Saya pernah cerita pada tuan-tuan kan, satu task masa saya sambung belajar itu,
Kan profesor bagi tahu, okey, setiap daripada kamu assignment untuk subjek ini adalah kamu kena buat satu report, yang mana report tersebut kamu kena jumpa 3 orang yang bukan Muslim, cerita pasal agama. Itu je, cerita pasal Islam. Kelas master tuan-tuan, semua orang yang ada dalam tu ialah sekurang-kurangnya dia memiliki degree pengajian Islam, usuluddin ke, syariah ke, dakwah ke dan sebagainya. Semua begitu, ustaz-ustazah lah orang panggil. Tapi tuan-tuan, Allahu Akbar, waktu tu teringat seumpama proses macam Isra' Mi'raj mungkin. Kan? Angkat tangan, Prof, 2 orang tak boleh? 3 Prof letak kan? Minta tawar-menawar sikit. 2 tak boleh? Lepas tu orang kata, 2 pun ramai, cuba seorang dulu. Kita okey dengan seorang, barulah kita buat orang kedua. Sebut, Prof, seorang boleh? Prof pun kata, okey lah. Dia kata, padahal semua ni ustaz-ustazah ni. Tapi rasa tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab tu saya sebutkan, ni cerita kita, tak cerita orang lain lah. Ini cerita kita, tapi keadaan itu adalah keadaan yang menggambarkan bahawa perlu untuk kita masukkan benar-benar nilai dan jati diri Islam yang sebenar untuk menjadikan kita bertapak dan melangkah, bertutur dan berbicara memang ikut acuan agama. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini yang disebutkan oleh Dr. Muhammad Ali dalam mukadimahnya. Baik. Kitab ini tuan-tuan menariknya, dia ada dipecahkan 9-10 bab, dan bab yang pertama yang sedikit je saya nak kongsikan pada malam ini adalah yang berkaitan dengan Muslim terhadap Tuhannya. Yang ini paling asas. Yang ini paling besar, dan yang ini paling utama dalam diri sebagai seorang Muslim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada beberapa subtopik, cuma saya nak ambil subtopik yang pertama je, Muslim terhadap Tuhannya. Siapa dia? Iaitu Muslim dan mukmin yang sedar diri. Sedar diri. Sebut sedar diri ni macam tak kasar kan? Tak kasar, dia macam lembut. Tapi kalau tukar je sikit dia punya logat, dia kasar terus. Sedarlah diri. Sedar lah, macam orang okey je. Sedar tak? Oh, sedar gitu lah. Orang kita kan. Sabar sikit, nampak macam elok, lembut dia. Sabar. Dia jadi itu. Lagi orang Johor, macam saya lah orang Johor, tuan-tuan. Baik. Mukmin dan Muslim yang sedar akan dirinya. Siapa sebenar diri dia? Yang ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, disebutkan inilah perkara yang paling utama. Apabila ada kesedaran dirinya tu siapa, maka dia tahu siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apabila dia sedar diri, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia sentiasa beringat bahawa dirinya makhluk yang memerlukan Tuhan, yang memerlukan Khalik. Sebab itu tuan-tuan, ada orang tak sedar diri. Ada orang yang tak sedar dirinya, lantas gaya dan egonya, lagaknya seumpama dia pula Tuhan. Sepatutnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Maka kita perlu jadi khalifah. Ayat yang lain dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, al-insan, illa liya'budun. Maka kita pun tahu, peranan kita sebagai khalifah, tujuan kita dijadikan untuk beribadah. Maka selebihnya pulangkan kepada Tuhan. Itu kerja Tuhan. Tapi tuan-tuan, pada hari ini dia terbalik. Yang nak menentukan hasil kita itu. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Muslim dan mukmin yang sedar akan dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, disebutkan di sini juga dia sentiasa berusaha untuk meminta dan memohon pertolongan daripada Tuhannya. Dia merasakan bahawa setiap apa yang dia nak buat dan uruskan berhajat kepada Tuhannya. Dia juga tuan-tuan yang dirahmati Allah bersungguh-sungguh menyediakan apa sahaja yang telah diperintahkan oleh Tuhannya. Ini antara kriteria Muslim yang sedar dirinya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam hiruk pikuk masyarakat kita pada hari ini, isu yang berkaitan dengan isu sosial, isu masyarakat ni terlalu banyak.
Jadi antara perkara yang perlu untuk kita kembalikan, contohnya kepada anak-anak muda kita khususnya, sebagai generasi pelapis, generasi pemangkin untuk akan datang, maka tuan-tuan, kenalkan mereka dengan dirinya dan kenalkan mereka dengan Tuhannya. Dia berbalik kepada perkara, what the purpose of our life? Apa tujuan dia hidup? Apa tujuan dia hidup? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang terakhir sebagai perkongsian sedikit yang berkaitan dengan kesimpulan kepada muslim dan mukmin yang sedar adalah antara yang disebutkan, mereka yang sedar adalah hatinya sedar, matanya celik terbuka dan pintu imannya sentiasa disuburkan. Jadi perkara-perkara ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perlukan perbincangan ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan pengamatan untuk kita bersama. Jadi saya nak buat kesimpulan untuk mengakhiri pertemuan pada malam ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pertama kita sebutkan tadi, sebut berkaitan dengan peribadi, maka seorang muslim tak terlepas daripada ikatan agama. Satu. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah, rapatkan semula dan isikan kelompangan-kelompangan, iaitu perkara yang berkaitan dengan Islam dan Muslim. Sewajarnya yang namanya Muslim, maka amalannya adalah berkaitan dengan agama Islam. Sewajarnya begitu. Dan yang ketiga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, letakkan wawasan dalam diri kita ataupun letakkan suatu perkara yang perlu untuk kita capai bersama, iaitu setiap apa yang kita langkah dan setiap apa yang kita tuturkan, ianya memberikan kebaikan dan memberikan keseronokan pada orang lain untuk melihat keindahan dan kebaikan Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukup sekadar ini perbincangan pada malam ini, mudah-mudahan sedikit sebanyak ada manfaat untuk kita bersama. Saya mohon maaf apa yang saya sebutkan, andai kata ada salah dan silapnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semua, juga menurunkan rahmat dan maghfirahnya, dan mudah-mudahan ada kesempatan yang lain bertemu lagi insya-Allah. Saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.